Assalamualaikum. Apa khabar murid-murid? Berjumpa lagi kita pada minggu ini dengan mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi. Jadi, pada minggu ini kita akan terus ke unit 2 iaitu pengenalan kepada reka bentuk. Murid-murid boleh rujuk buku teks daripada muka surat 14 hingga muka surat 18. Baik. Tanpa melengahkan masa, cikgu teruskan. Yang pertama adalah objektif kita pada minggu ini. Yang pertama ialah menerangkan maksud reka bentuk berdasarkan contoh produk sedia ada. Dan yang kedua, mengenal pasti kepentingan reka bentuk dalam kehidupan. Ini adalah dua objektif kita pada minggu ini. Kita pergi yang pertama. Apakah reka bentuk? Reka bentuk membawa maksud pengetahuan tentang penghasilan idea secara terancang untuk menghasilkan suatu produk yang memberi impak kepada kehidupan. Reka bentuk bermaksud corak atau bentuk sesuatu produk yang direka. Baik, di sini dia membawa maksud sebelum kita menghasilkan sesuatu produk, dia mestilah melalui proses mencari idea yang terancang, dibincangkan, dan produk yang dicipta tersebut mestilah memberi impak kepada kehidupan seharian kita. Jadi, dalam mereka bentuk itu, produk itu perlulah ada corak ataupun sesuatu bentuk yang menarik, yang boleh diguna pakai dan memberi impak dalam kehidupan seharian kita. Baik, jenis-jenis reka bentuk. Yang pertama, berdasarkan buku teks, awak boleh lihat kita ada reka bentuk gelas. Okey, gelas ni dia ada pelbagai jenis bentuk yang menarik dan memberi impak yang besar kepada kehidupan kita. Kita boleh guna ada gelas yang tinggi, ada gelas yang besar, ada gelas yang berkaki dan sebagainya. Baik, yang kedua, reka bentuk pakaian. Jika kita lihat pakaian juga mempunyai pelbagai jenis bentuk dan juga pelbagai jenis nama. Ini antara contoh yang cikgu ambil lah. Yang pertama seperti t-shirt. Ini yang selalu kita pakai, t-shirt. Yang kedua baju perayaan. Ini baju kurung Melayu, lelaki, cikgu ambil contoh. Dan yang ketiga, lebih kepada fashion iaitu jaket. Dia lebih bergaya. Jadi dia memberi satu corak atau satu reka bentuk yang menarik, yang sangat cantik untuk kita pandang dan kita pakai. Baik, yang ketiga ialah reka bentuk kuih muih. Jika kita lihat kuih muih atau makanan di negara kita ni ada pelbagai jenis bentuk, pelbagai jenis warna dan pelbagai jenis rasa. Seperti gambar yang cikgu ambil sebagai contoh. Seterusnya, reka bentuk perabot ataupun alat kelengkapan rumah lah. Kita ada kerusi. Kerusi pun pelbagai jenis. Kita ada meja kopi. Meja kopi pun ada pelbagai jenis. Panjang, bulat, bersegi, rendah, tinggi dan sebagainya. Dan juga, ini almari. Almari pun sekarang terdapat pelbagai jenis. Ada yang besar, ada yang pintu yang macam ni, pintu dia buka macam itu, ada yang pintu sliding dan sebagainya. Itu beberapa jenis reka bentuk lah. Yang pertama tadi reka bentuk gelas, yang kedua reka bentuk pakaian, yang ketiga reka bentuk kuih muih atau makanan, yang keempat reka bentuk perabot. Ada pelbagai lagi reka bentuk kenderaan automotif, reka bentuk motosikal, reka bentuk kenderaan yang terbang di udara dan pelbagai lagi. Termasuklah reka bentuk seni bina bangunan-bangunan yang ada di negara kita. Semua ini dia melalui proses mereka bentuk. Yang pertama tadi yang cikgu sebut tadi, dia mestilah melalui proses penghasilan idea yang kreatif. Barulah kita dapat mereka bentuk sesuatu objek, sesuatu bangunan, sesuatu pakaian atau sebagainya yang memberi impak. Maksud dia ada nilai-nilai estetik. Dia ada paling mudah disebut
dia menarik ataupun menarik minat ataupun dia dampak cantik di mata masyarakat atau di mata kita. Itu ceritanya. Baik, seterusnya, pentingnya reka bentuk. Kenapa pentingnya reka bentuk ini? Okey, setiap reka bentuk mempunyai kepentingan dalam kehidupan. Okey, setiap reka bentuk yang kita cerita tadi, dia ada penting dia dalam kehidupan kita. Kenapa? Antara kepentingan reka bentuk adalah seperti yang berikut. Baik, yang pertama, dia mestilah memenuhi keperluan dan kehendak yang berbeza. Sebagai contoh, sebagai contoh ini beg sekolah. Beg sekolah digunakan oleh murid-murid. Dia memenuhi keperluan untuk kita pergi ke sekolah. Betul? Yang kedua, beg tangan. Beg tangan juga dia memenuhi keperluan dan kehendak. Contohnya guru-guru wanita bawa beg tangan ke sekolah. Beg sekolah murid-murid bawa ke sekolah. Jadi dia memenuhi keperluan. Kita nak pergi sekolah, kita nak isi buku dan sebagainya. Baik, yang kedua, dia membantu kerja dan dia memudahkan urusan harian. Okey. Contoh yang diberi adalah yang pertama, cerik elektrik. Cerik elektrik ni dia membantu kerja kita lah. Kita panaskan air. Dulu kita nak kena panaskan air, kita kena letak kat atas api. Nak kena tunggu, nak kena dengar, takut airnya dah masak atau sebagainya. Tapi terciptanya cerik elektrik ni, bila air dah masak, dia terus matikan elektrik tu. Jadi dia kurang bahaya. Dan seterusnya contohnya adalah mesin pembuat kopi. Dulu kalau kita nak buat kopi, kita kena masak air dulu kat cerik elektrik ni. Lepas tu kita letak kopi, masukkan tuang air dan sebagainya. Tapi sekarang, dia lebih memudahkan urusan harian kita. Terus, dia masak air kat dalam tu, air dah masak, dia terus buat kopi. Kita tunggu aja. Nanti dia bunyi, kopi dah siap. Begitu, itu maksud dia. Dia membantu kerja dan dia memudahkan urusan harian kita. Baik, yang ketiga ialah menjimatkan masa. Contohnya adalah seperti kereta api ni. Dulu kereta api sebegini. Dia taklah terlalu laju. Tapi dia masih berfungsi. Dan sekarang ini, zaman sekarang ini, dah ada kereta api yang laju, iaitu ETS. Dia lebih laju. Reka bentuknya pun lebih menarik kalau kita tengok. Kalau kita tengok dengan mata kita tu, kalau kita dapat tengok tu, macam wow. Jadi dia nampak cantik, dia punya nilai-nilai estetik. Dan yang penting sekali, dia menjimatkan masa. Dulu kalau kita naik kereta api yang kereta api yang biasa ni, mungkin makan masa 8 jam, 9 jam, 10 jam mungkin daripada Kuala Lumpur ke Alor. Sekarang kalau daripada Kuala Lumpur ke Alor naik ETS, kereta api elektrik yang laju ni, hanya tinggal sekitar 3 atau 4 jam sahaja. Jadi kat situ, selain daripada reka bentuk yang nampak cantik untuk dilihat, dia juga berfungsi dengan menjimatkan masa. Baik, yang keempat, dia memberikan pelbagai pilihan mengikut cita rasa, kemampuan dan juga gaya hidup. Yang pertama, dia reka bentuk sesuatu barang tu dia ada pilihan. Pilihan ikut cita rasa kita. Lepas tu kemampuan. Berapa harga yang kita mampu bayar. Dan yang ketiga adalah gaya hidup lah. Hidup sederhana, hidup mewah dan sebagainya. Sebagai contoh kat sini, cikgu ambil contoh selipar, kasut lah. Contohnya selipar, kasut dan sebagainya. Ada yang suka selipar, ada yang suka jenis berkasut sukan, ada yang berkasut bertumit tinggi, dan juga ada yang jenis suka berkasut kulit seperti itu untuk kita mengikut cita rasa ataupun kemampuan ataupun gaya hidup masing-masing. Itu ada 4 jenis. Kenapa pentingnya reka bentuk dalam kehidupan kita itu, kita ini. Baik. Sebelum cikgu akhiri minggu ini, kita refleksi balik. Yang pertama, kita fahami tadi apakah maksud reka bentuk. Yang kedua tadi adalah jenis-jenis reka bentuk. Ada pelbagai lah yang cikgu tunjuk, contoh yang cikgu tunjuk tadi 4 sahaja. Dan yang ketiga, kenapa pentingnya reka bentuk. Ada 4 di situ. Jadi murid-murid, sampai di sini sahaja dulu kelas kita minggu ini. Cikgu akan sediakan sedikit lembaran kerja untuk kamu. Nanti kamu boleh buat selepas kamu menonton video ini. Kita jumpa lagi minggu depan.
Bye-bye semua. Assalamualaikum.